Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama minta maaf, hari ni appointment doktor lambat sikit. Kita patient dah datang on time. Ya, tak apalah. Parking agak semak sikit hari ni. Ustaz, parking tepi ni boleh? Boleh ya? Tepi ni tak payah pakai ni kan? Tak payah ya? Jadi Alhamdulillah kita menggunakan buku Nurul Yakin nama dia ya. Semua ada satu kopi kan, Nurul Yakin. Jadi kitab ni sebenarnya kita nak kata kitab klasik tak juga, tapi pengarang dia ni ulama besar Mesir lah ya. Nama dia Syekh Muhammad Al-Khudari Beg. Ini salah seorang daripada tokoh ulama dan beliau adalah salah seorang daripada hakim mahkamah tinggi ya di Mesir dan pernah dihantar untuk ke Sudan ya. Sebab sebelum ni Sudan tu sebahagian daripada Mesir. Sebab itu secara umum orang Sudan tak berapa suka orang Mesir. Pasal orang Mesir pernah jajah mereka. Bagi orang Sudan bukan sahaja Perancis yang pernah jajah mereka ya, tetapi mereka juga pernah dijajah lah ya istilahnya oleh Mesir. Sebab itu apa kita panggil ya, ada Universiti Cairo cawangan Khartoum, cawangan Sudan. Cairo University, tapi branch dia di Khartoum, ibu negara Sudan ya. Sebab tu ada. Cuma sekarang dia dah tukar nama ya, dia jadi dia panggil Jamiah tu universiti lah. Dia panggil Jamiah Nilain, Nil, Sungai Nil. Pasal di Mesir peta kita tak ada lagi ya. Dah ada dah. Oh, di belakang. Okey. Pasal kalau di Mesir ya. Alhamdulillah, terima kasih. Tekan mana tu? Tekan ya. Jadi di Mesir dia ada dua sungai ya. Ni nampak satu je ni. Ada satu lagi ya. Jadi Nile River ni, yang ini adalah Nile River, kita panggil ni White Nile. Ini white ya. Sebab dia datang daripada sini ni. Ya. Ni kawasan ni ya. Ni kawasan yang datang daripada sinilah ya, Sudan sampai ke bawah ni lah. Ya, ni negara-negara dia ni. Ya, kalau di sini kita nampak dua. Kalau di Mesir nampak satu. Tapi kalau di Sudan nampak dua. Ya. Sebab sungai Nil ni berasal daripada dua tempat. Ya. Satu di belah ni lah, di belah Ethiopia sini ni. Dia panggil Tanah Lake ya. Satu tanah TANA. Tanah Lake di Ethiopia Djibouti. Ini Djibouti, ni Ethiopia ni. Satu lagi ialah di sebelah sini. Dia panggil Tasik Victoria. Victoria Lake ni paling besar lah. Ya. Jadi di bawah lagi lah kalau nak kira Tasik Victoria ni bawah lah. Ni, tapi ni punca dia lah ni. Ni Victoria Lake. L Victoria ni kan. Jadi Victoria Lake kat bawah. Ni paling besar. Ni tengah-tengah ni. Ini Kenya, Uganda dan Tanzania. Ya, ada tiga. Uganda, Tanzania dan juga Kenya. Dia ni ada tiga negara yang besar kat sini. Daripada Lake Victoria ni antara kawasan yang mempunyai kita panggil waterfall yang paling tinggi kat dunia. Antara. Pasal bila ada waterfall barulah dia boleh bergerak. Ya, sebab tu kalau Mesir ni yang belah atas kita panggil Lower Nile. Kalau di bawah ni Upper Nile. Sebab sungai dia macam ni. Dia mesti datang pada bukit, dia menurun sebab dia graviti kan. Dan dia berakhir di sini ya, di Mediterranean Sea. Jadi Red Sea tak ada sungai Nil. Sebab sungai Nil berasal daripada dua, satu Nil biru di sini Tanah Lake naik bertemu di sini. Ini nama dia Khartoum nama dia. Tadi Ustaz sebut tadi ibu negara Mesir, ibu negara Sudan. Satu lagi daripada Lake Victoria naik South Sudan sampailah ni peta baru ni sebab ada South Sudan. Dulu South Sudan tak ada.
zaman apa ni ustaz di Sudan dulu, South Sudan ni dengan Sudan ni satu negara. Tapi sebab ini campur tangan luar lah, termasuk Amerika, dia pecahkan Sudan ni kepada dua. Satu ialah South Sudan, majoriti Kristian. Satu lagi North Sudan, ataupun kita panggil Sudan saja, yang agama Islam. Jadi dia bertemu di sini. Jadi oleh kerana ada dua sungai Nil, yang daripada Ethiopia ni kita panggil sungai Nil biru, yang dekat laut biru, Blue Nile. Kalau yang dekat daratan, ya, ni daratan, kita panggil White Nile. Jadi White Nile dengan Blue Nile bertemu di sini, di Khartoum. Sebab tu universiti itu dipanggil Universiti Dua Sungai Nil. Ya, Universiti Dua Sungai Nil dipanggil. Okey, ya. Kalau ada soalan apa-apa, Ustaz ni, ini cerita peta, ya. Dan Alexandria Utara. Alexandria Utara. Ni Alexandria kat utara. Alexandria, belah utara sini, ya. Jadi Cairo somewhere here lah, ya. Cairo pun dah utara dah. Yang bawah ni Aswan lah, Aswan, Luxor, ya. Tu nanti kita akan pergi, lepas kelas ni kita akan ke sana nantilah. InsyaAllah tahun depan bila boleh, ya, kita akan cruise sampai ke tempat Nabi Musa dilahirkan, ya. So itu cerita dia, insyaAllah, ya. Jadi Nurul Yakin, kitab ni menarik kerana apa? Yang pertama ditulis oleh seorang alim, dan dia bukanlah klasik macam Ibnu Katsir, macam apa kita panggil At-Tabari, itu lama sangat, ya. Yang ini kita kata moden jugalah, awal 1900. Dan yang menariknya, buku ini kalau tengok depan ditahqiq dan dikomentar. Maknanya hadis-hadisnya dan riwayatnya itu telah diedit. Sebab tu bila kita beli buku, kita kena beli buku yang edited version. Ya, kita boleh beli buku-buku moden tapi yang dah diedit. Kerana bila diedit kita tahu hadis tu sahih ke tidak. Jadi kalau kita tahu riwayat ni boleh percaya ataupun tidak, ya. Jadi kitab ni telah diedit oleh Ustaz Samir Ahmad Al-Attas, ya, Al-Attar. Beliau adalah seorang pengkaji hadis lah. Jadi alhamdulillah, ya. Nanti kita akan tengok contoh macam Nabi lahir. Nabi lahir betul kan Nabi lahir 12 hari bulan? Ya. Jadi adakah Nabi lahir 12 ataupun sebenarnya 12 itu ada kaitan dengan pendapat orang-orang Syiah? Ya, nanti kita akan tengok. Dia akan betulkan. Jadi hari ini insya-Allah kita akan mula muka surat 1, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma Ustaz nak bagi tahu buku ni dia tak macam buku yang kita guna di lot 2866 Datuk Murad. Pasal tulisannya lebih besar yang sana, ya. Kemudian dia dalam bentuk point form. Kalau ini dia kalau baca seorang-seorang ini insya-Allah boleh membawa kita ke alam yang lain lah. Ya, kalau baca seorang-seorang ulang kaji baring pula insya-Allah. Ya. Boleh bagi pada orang yang ada insomnia, ya. Memang tidur. Okey, ya. Jadi kalau kepada jamaah yang ada masalah penglihatan, Ustaz syorkan hantar je ke printer untuk dia enlarge. Dia boleh enlarge ni. Dia boleh enlarge A4 size besar nanti. Ya, lagi senang. Ya, sebab kalau itu kalau tak ada buku ni Ustaz hantar saja ke Print Expert dekat Shah Alam Section 2 tu. Ada satu kedai besar orang Melayu kita, Print Expert, dia boleh buat sebiji macam ni. Cuma saiz besar. Ya, dia boleh kita hantar saja. Ini harga RM32 kan. Kalau kita hantar situ pun lebih kurang je harga dia. Mungkin RM40 dia charge, tapi besar, sebiji macam ni cantik, dia laminate, memang sebiji macam buku. Tapi tak boleh untuk perniagaan lah, ya. Untuk kita pakai untuk kelas insya-Allah boleh lah, ya. Okey, kita tengok muka surat pertama. Manusia menjadi mulia dengan kehadiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya, ya, kita ni kalau Nabi tak datang, mungkin kita Hindu lah. Sebab orang Melayu dulu, kita Hindu dan Buddha. Sebab itu bila pengkaji sejarah, ya, Persatuan Sejarah Malaysia buat kajian, antaranya di Lembah Bujang kan. Pernah dengar Lembah Bujang? Lembah Bujang di mana? Lembah Bujang di mana? Di Perak ke, di Kelantan ke, di mana? Di Kedah, ya. Paling kurang tahulah, ya, Kedah. Jadi Lembah Bujang tu ditemui candi, ya. Ada apa kita panggil, ya, ada kuil, tapak kuil, ya, kuil Hindu, kuil Buddha. Tetapi dijumpai juga tapak masjid. Tetapi agama, maknanya masyarakat pada masa itu boleh hidup
dia boleh hidup apa kita panggil coexist. Maksudnya tak ada bergaduh. Orang Hindu Hindulah, ya, Buddha Buddha lah. Maknanya boleh hidup secara aman. Tetapi ada bukti sebab ada masjid. Ya. Tapi yang kalau kita tengok apa ni tamadun yang lebih lama di semenanjung tanah Melayu ni, di semenanjung Malaysia, kebanyakannya Buddha dan Hindu. Ya. Menunjukkan kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pendakwah, ya, Islam tidak datang ke Nusantara ni, besar kemungkinan kelas kita hari ni di kuil ataupun di temple lah kita kata, ya. Alhamdulillah kedatangan baginda Nabi, ya, menyebabkan manusia menjadi mulia. Ibu Nabi bernama Aminah. Aminah, bukan Aminah, bukan. Aminah. A tu panjang. Aminah. Ya, bukan Aminah tapi Aminah, ya. Kalau lagu tu apa ni, Siti Aminah ibunya, ya. Cerita Nabi tu kan, ya. Nasyid tu lah. Ya, 20 April tahun gajah kan. Ya. Jadi ceritanya ialah Nabi punya ibu Aminah binti Wahab. Ini yang menarik ni, kita tengok. Bila kita belajar keturunan, ustaz kena buat family tree dia. Baru kita nampak. Ya. Baru kita tahu, ya. Jadi Aminah binti Wahab, ustaz tambah sikit lagi. Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Tambah situ. Dia ada Az-Zuhriyah tu kan. Az-Zuhriyah tu makna kabilah dia lah. Sebab bila kita belajar Nabi-Nabi dan Rasul, kita kena tahu dia punya susu galur dia. Kita kena belajar, ya. Baru kita dapat appreciate, ya. Baru kita dapat appreciate nanti. Aminah binti Wahab, Wahab bin Abdul Manaf. Tetapi ini bukan Abdul Manaf Nabi punya moyang, bukan. Abdul Manaf lain. Sebab bila kita tengok apa ni, apa kita panggil, Quraisy punya susu galur, ya, ataupun dia punya family tree dia, silsilah dia, kita akan dapati yang nama Hashim tu ada 4-5 orang Hashim. Abdul Manaf pun ada 4-5 orang. Ya. Macam kita kata macam Fatimah kan, nama Fatimah. Fatimah ni yang kita tahu anak perempuan Nabi. Fatimah binti Muhammad kan. Tetapi Fatimah tu juga ialah isteri Abu Talib. Maknanya mak saudara Nabi, ya, yang besarkan Nabi di rumah Abu Talib. Nabi kan besar di rumah Abu Talib. Namanya Fatimah juga. Tapi Fatimah binti Asad. Nama bapaknya lain. Fatimah juga. Macam nama anak Nabi Fatimah binti Muhammad. Kalau mak saudara Nabi Fatimah binti Asad. Fatimah juga. Nenek Nabi maknanya isteri Abdul Muttalib, mak kepada Abdullah kan. Abdullah kan anak Abdul Muttalib. Ya. Jadi mak Abdullah namanya Fatimah juga. Tapi Fatimah binti Amru, Fatimah lain pula. Ya. Ini sekadar nak bagi tahulah, ya. Kemudian Saidina Umar, kalau kita biasa dengar cerita Umar terajang pintu adik dia. Masa tu adik dia sedang belajar surah Toha. Ya. Kita tahu kan cerita tu masyhur, ya. Jadi adik Umar tu dah masuk Islam. Umar tak masuk Islam lagi. Ya. Sebab tu kalau kita sebut Umar tu antara yang awal masuk Islam, tak betul. Umar tak masuk Islam awal. Kita akan tengok nanti Umar bin Al-Khattab masuk Islam tahun yang ke-6. Maknanya 6 tahun tu dia jadi samsing dah. Dia benci Nabi, nak bunuh Nabi, ya. Jadi maknanya banyak benda-benda yang jahat dia buat sepanjang 6 tahun tu, ya. Maknanya dah masuk tahun yang ke-6 baru dia masuk Islam. Dia antara yang paling lewat. Abu Bakar hari pertama masuk Islam dah. Ya, Talhah bin Ubaidillah, Abdul Rahman, Sa'ad bin Abi Waqqas, ni semua yang awal-awal. Daripada 10 yang dijamin syurga, Umar yang paling lambat masuk Islam. Tetapi, ya, bila dia masuk Islam, dia daftar untuk program fast track program. Ya, dia masuk je Islam, ya, dia jadi nombor 2 orang paling hebat. Sebab tu lepas Abu Bakar siapa? Umar. Sedangkan Umar tahun yang ke-6 baru masuk Islam. Masuk Islam lambat, tapi dia fast track, dia cepat. Macam kawan-kawan kita lah, ya. Kita tengok dulu dia mungkin Hindu, dulu dia mungkin Buddha, ya. Dia masuk Islam, dia belajar bahasa Arab, belajar tajwid, belajar apa semua. Akhirnya kita mengaji dengan dia. Ya, contoh kita kata Ustaz Farid Rawi tu. Ustaz Farid Rawi kan? Tapi dia bukan Hindu, ya, dia Kristian. Ya, jadi dia cerita pengalaman dia kata sebab rumah dia di Rawang tu dekat dengan surau. Tiap-tiap hari dengar azan.
Malah kalau TV pun, ya, TV azan tu dia suka dengar. Sampai mak dia kata, Rawi, kau dengar azan, lama-lama esok kau masuk Islam, dia kata. Mak dia cakap. Mak dia cakap memang masin lah. Ya, alhamdulillah masuk Islam. Dan mak dia pun masuk Islam juga. Ya, abang dia yang pukul dia pun masuk Islam juga. Ya, dia asalnya dia dari segi bangsa apa kita panggil? Dia India. Ya, masuk pergi ke Kelantan. Kelantan masuk apa kita panggil? Ya, apa tempat-tempat orang belajar agama ni apa dipanggil? Bukan pondok ni yang apa? Bukan Mahat, itu tempat belajar. Ini yang apa ni apa? Persatuan NGO kat Malaysia ni yang kawal orang yang baru masuk Islam. Apa nama dia? Perkim, ya. Dia belajar di satu apa cawangan Perkim Kelantan. Belajar balik alif bata apa semua sebagainya. Akhirnya sekarang apa jadi? Ya. Sekarang ni jadi panel pula. Panel apa? Ya, panel hakim tilawah Al-Quran. Yang bacanya Melayu, yang jadi hakimnya orang India. Ya, cuba kita baca. Makhraj dia lagi betul, bagus, ya. Belajar Jordan dia. Jadi maksudnya nak bagi tahu ada orang macam tu. Ya, masuk Islam lambat tapi dia cepat naik. Umar. Antaranya Abu Hurairah. Abu Hurairah masuk Islam pada tahun yang ke-7 Hijrah. Ke-7. Umar tadi tahun yang ke-6 masih di Mekah. Abu Hurairah tahun ke-7 tu. Tahun ke-11 Nabi wafat. Ada 4 tahun je. Masuk tahun ke-7, 8, 9, 10, 11 Nabi wafat. 4 tahun. Tapi dia jadi penghafaz hadis yang paling banyak. Habis kalah semua. Ya, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah, habis semua tak dapat lawan dia. Dia paling hebat sekali. Macam mana kita nak kata? Jadi itulah cerita-cerita motivasi kita boleh bagi kepada orang yang baru masuk Islam. Ataupun orang yang baru nak mencari agama. Dia Muslim, tapi dia nak mencari agama. Ya, okey. Jadi balik pada cerita tadi. Aminah binti Wahab. Ya, Aminah binti Wahab, Wahab bin Abdul Manaf. Wahab bin Abdul Manaf. Ya. Jadi ini daripada apa kita panggil nanti, ya? Daripada Bani Zuhrah, ya, Zuhrah. Sebab itulah mak Nabi ni dipanggil Az-Zuhriyah sebab daripada Bani Zuhrah. Ya, Bani Zuhrah. Kalau apa kita panggil, ya, macam apa kita panggil, ya, Nabi daripada Hashim, mana Bani Hashim. Ya, kalau Al-Muttalib, Bani Al-Muttalib, dia macam itulah. Ya. Jadi ustaz sekadar nak bagi tahu, nanti ada peluang kita conteng-conteng sikitlah, ya, papan putih tu. Sebenarnya Aminah, ya, binti Wahab ni, Aminah ni dia daripada family Zuhrah. Mereka ni adalah yang rapat dengan dia ialah siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdurrahman bin Auf. Dua-dua tu adalah keluarga Aminah. Ya, sebab tu Nabi dengan Sa'ad rapat. Nabi dengan Abdurrahman rapat. Ya, sebab apa? Sebab mereka juga daripada Bani Zuhri. Ya, daripada Zuhrah, ya. Jadi daripada Bani Zuhrah, jadi Az-Zuhri lah. Sebab tu Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhri. Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah lah sebab dia muannas perempuan. Ya, Az-Zuhriyah tu cerita dia. Ya, Al-Quraisyah sebab mereka semua daripada family besar Quraisy. Ya, dan ustaz boleh bagi tahu 10 yang dijamin syurga tu semua adalah Quraisy. Ya, daripada Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Abdurrahman, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, apa ni, Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, Sa'id bin Zaid, ya, kemudian Abu Ubaidah Al-Jarrah, semua tu adalah Quraisy. 10 dijamin syurga, 10 Quraisy. Orang Mekah, tak ada orang Madinah. Pasal mereka masuk Islam lebih awal daripada orang Madinah. Mereka diseksa, ya. Kita kena faham macam tu. Kita kata Abu Bakar kena seksa. Abu Bakar kena seksa. Ya, yang tak kena seksa Umar. Umar siapa berani nak seksa dia, tuan-tuan? Ya, jadi kita kena faham macam tu. Jadi suaminya Abdullah adalah anak kepada Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib ada dua, dia ta tu Muttalib, ya. Double T lah. Tapi kita kena beza T dengan dotted T. Kalau T bawah dia ada dot, kita panggil dotted T, itu ta. Tapi kalau T saja dia ta. Jadi bukanlah Abdul Muttalib, Abdul ta. Abdul Muttalib. Ya, dengan ta, Muttalib. Ya, macam kita kata pelajar kan talib, ya, ta. Dengan ta tu, ta alif lam ba, talib, bukan talib. Kalau talib Melayu lah. Ya,
Jadi sebab tu kalau kita cakap dengan Arab, Arab tak faham. Kita kata macam dia tanya kita, who is the apa kita panggil? Kita panggil uncle of Rasulullah. Kita panggil kata Abu Talib. Who is Abu Talib? Dia tak kenal. Pasal kita kata Talib, siapa Talib? Ya, aku tak faham, aku tak kenal Talib. Tapi kalau Talib, okey, Talib. Ya, sebab Arab kita kena sebut betul makhraj tu. Macam kita kata kan, ya, kita daripada hotel nak masuk ke ni, dia pun tanya nak buat apa, kita kata I want to do tawaf. Sampai ke sudah Arab tu tak faham. Tawaf apa tawaf? Tawaf, you know tawaf, ya. Circle, ya. Tak faham dia sampai ke sudah. Sebab dia bukan tawaf, dia tawaf. Okey, tawaf. I know, I understand. Dia tunjukkan kita tempat. Ya. Sebab kalau kita salah sebut ta dengan to, tak faham Arab. Macam orang putih pun sama juga. Ya. Jadi kalau kita sebut salah kan, kita kata I want to go Bicause. B-E-C-A-U-S-E. Sampai ke sudah Arab tak apa yang orang putih tak faham Bicause. Because kan. Mana sebutan salah, Arab tak faham. Orang putih pun macam tu. Dia yang senang faham ni orang Melayu. Orang Melayu yang Cina tu cakap lah macam mana pun dia boleh faham. Orang Melayu memang hebat. Ya, lu gua mau titun dia boleh faham. Ya, mau titun kita tahu ala tidur maksud dia. Orang Melayu memang dia pandai meneka. Tapi Arab dengan orang putih susah. Ya, itu masalah dia, ya. Okey, seterusnya. Jadi suaminya Abdullah adalah anak kepada Abdul Muttalib, hasil perkahwinannya dengan Fatimah binti Amru. Kan dah sebut dah Fatimah binti Amru, siapa dia? Nenek Nabi. Nenek Nabi yang kahwin dengan datuk Nabi Abdul Muttalib, dapatlah nanti dapat Abdullah, dapat Abu Talib, tu semua. Ya, tu semua adalah anak kepada Fatimah binti Amru. Ya, kejap lagi ustaz kena tulis ni sebab nampak perempuan dah lain macam nampak. Ya, pandangan mata tu dah lain dah, ya. Nanti kejap lagi kita akan tulis, ya. Ustaz akan buatlah. Sekadar nak bagi tahu, Abdul Muttalib ada 5 isteri. Maknanya mungkin ada yang meninggal di kahwin lain, tapi ada 5 isteri. Nenek Nabi tu Fatimah tadi kan? Nenek Nabi tu Fatimah binti Amru, itu adalah isteri ketiga. Dia ada lagi isteri pertama, isteri kedua, ya, dan isteri keempat dan isteri kelima. Jadi Abdul Muttalib ada 5 isteri. Nenek Nabi Fatimah binti Amru itu adalah isteri yang ketiga. Jadi maknanya Abu Talib semua tu bukanlah anak sulung. Ya, pasal dia bukan isteri pertama. Ya. Jadi isteri pertama Nabi, ya, isteri pertama Abdul Muttalib, ya. Itu ustaz kena tulis sikitlah, ya. Ada pen. Ini tak apa. Panjang tak apa, kita ni kan dia. Dia macam ni pula. Oh, tak boleh. Tak apa, ya. Jadi kita kata ni, ya, Abdul, dia dotted, ya. Abdul Muttalib ada 5 isteri. 2, 3, 4, 5. 5 isteri. Isteri pertama 2, 3, 4, 5. Baru kita nampak nanti. Yang nombor 3 tu nenek Nabi Fatimah binti Amru. Ya, Fatimah binti Amru. Ni nombor 3. Isteri pertama ialah Sofiyah lagi. Sofiyah ni isteri Nabi pun Sofiyah. Mak saudara Nabi pun Sofiyah. Sebab Sofiyah ni nama popular macam Fatimah juga. Sofiyah, ya, Sofiyah binti Janah, ya. Sofiyah binti Janah. Nombor 2 ialah Lubna. Ya. Lubna binti Hajal. Ya, Hajal. Nombor 4 ialah siapa nama dia? Halah binti Wahab. Dah dekat-dekat macam anak Aminah binti Wahab tadi tu. Ya, siapa dia? Adakah dia ni kakak ke? Nanti kita akan buktikan. Saya akan tunjukkan. Yang terakhir siapa nama dia? Nutailah binti Janah. Ni binti Junub lah ni, ya. Binti Jundub salah ni.
Jundub. Jundub. Ustaz tukar warna merah ada. Ada. Jadi Ustaz boleh beza-bezakan sikit. Jadi inilah 5 nenek Nabi. Ini nenek kandung, yang 4 ni adalah nenek tiri. Ya. Boleh Kalau ada soalan sila tanya. Okey. Nombor 1 Sofiyah. Sofiyah binti Jundub. Ya, Sofiyah binti Jundub. Yang kedua Lubna binti Hajal, Hajl. Nombor 3 Fatimah binti Amru. Ini nenek kandung Nabi. Nombor 4 ialah Halah binti Wahab. Ya. Nombor 5 ialah Nutailah binti Janah. Nutailah ya. Ini senang ingat ni Nutailah. Ingatlah Natila ya. Bayangkan sebab perkataan nama ni kita kena kait dengan orang dia. Ya, dengan peribadi dia. Ya. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Nutailah. Oh, tak ada dah ni. Dah tak ada pun. Habis. Kering. Dia boleh refill ke? Boleh refill. Ni ada. Nutailah. Ingatlah Natila. Natila kalau dia tasghir Nutailah. Ya. Itu dia panggil isim tasghir. Ustaz tak pasti perempuan punya bahasa Arab macam mana? Ada belajar kan? Ada belajar ke? Kak Wan ada belajar bahasa Arab? Tak ada belajar Sikit-sikit ada. Tapi yalah sikit-sikit tu masa sekolah dulu ke masih belajar? Pernah belajar sekejap. Sekejap tu maknanya 2 tahun lah. Tak apalah, sebab kalau ada background bahasa Arab, senang sebenarnya. Senang. Belajar Quran ke, belajar hadis ke, belajar fiqah ke, belajar sirah ke. Kalau ada background Arabik, ya, senang. Ya, sebab nama-nama, kalau kita sebut salah, macam orang Arab kan, kita sebut Fatimah tak faham dia. Dia ta. Fatimah. Ya, memang sebutan dia macam tu. Okey ya. Jadi antara 5 ni kita main teka-teka lah ya. Antara 5 ni agaknya mana satu mak Abu Lahab. Mak Abu Lahab yang mana satu? Abu Lahab kan anak Abdul Muttalib. Nombor 2 betul. Ya, sebab ni ustaz dah mengajar di Bukit Damansara. Kelas Bukit Damansara setiap hari Khamis pagi pukul 10. Sekarang pukul 10. Kita dah mula 2 minggu dah, ya. Dah mula. Buku 3, ya. Jadi di situ ustaz ada buat lah. Apa dia? Besok ada. InsyaAllah. Pagilah pukul 10, ya. Apa kita panggil? Jadi Haji Ramlan dengan isterinya ni, dia ada ambil tuition dengan ustaz dekat tempat lain. Waktu dia pelajar yang dah ada background, ya. Ada latar belakang. Lubna binti Hajal itulah mak kepada Abu Lahab. Lubna tu. Ya, senang ingat Lubna. Lubna kan ramai orang nama Lubna kan? Bukan Lubnan ya, Lubna. Ya, Lubna. Lubna ni nama perempuan. Ya, Lubna adalah nama perempuan. Jadi Lubna binti Wahab itu adalah mak kepada Abu Lahab, dan Abu Lahab anak tunggal. Sebab tu Abu Lahab dia tak pandai berkongsi dengan orang lain sebab dia anak tunggal. Sebab tu biasanya dari segi psikologi, orang yang anak tunggal, ada anak tunggal di sini? Tak ada. Kalau anak tunggal, biasa dia tak belajar berkongsi dengan orang lain. Sebab kalau aiskrim pun beli 3 dia makan. Ya, pasal dia tak biasa kongsi. Ya, tapi kalau orang yang dah biasa berkongsi, ya adik-beradik dia ramai, dia dah biasa dah. Kalau pergi masjid surau pun kalau tak dapat nasi bungkus pun dia tak kecewa. Ya, so itulah cerita dia. Boleh faham ya? Lubna binti Hajal. Okey, Fatimah binti Amru itulah fokus kita. Dan Ustaz nak sebut satu lagi, Halah binti Wahab, nama dia macam Aminah binti Wahab. Mereka adalah adik-beradik. Halah binti Wahab nombor 4 ni, dia adik-beradik dengan Aminah binti Wahab. Maksudnya dia adalah kakak pada Aminah binti Wahab. Menyebabkan
Abdul Muttalib kan bapa mertua Aminah kan? Iyalah ya. Kalau perempuan dia muka ketat, ustaz takut sebenarnya. Muka ketat aja ya. Sebab kita akan ulang, jangan bimbang ya. Jadi Halah binti Wahab nombor 4 ni, Halah binti Wahab ni, beliau adalah salah seorang isteri Abdul Muttalib. Dan beliau adalah kakak kepada Aminah binti Wahab. Maknanya, maknanya Aminah binti Wahab tu, dia boleh panggil Abdul Muttalib dua panggilan. Dia boleh panggil ayah mentua, dan dia boleh panggil abang ipar. Nampak tak? Sebab orang Arab, dia memang kahwin macam tu. Sepupu, abang ipar, abang saudara, dia macam tu. Dia memang Arab, dia macam tu. Sebab dia akan sangat menjaga keturunan. Quraisy tak kahwin dengan orang lain. Quraisy akan kahwin dengan Quraisy. Cuma kabilah lain-lain lah, tapi Quraisy lah. Sebab mereka nak pastikan harta benda mereka, sebab orang Quraisy ni kaya. Ya, mereka nak pastikan harta mereka tak jatuh pada orang lain. Dan Mekah masih dikuasai oleh Quraisy. Ya, buktinya nanti kita akan belajar pasal perang Badar. Dalam perang Badar, kita kena faham, dalam perang dia bukan lawan terus. Ketika Nabi sampai bersama dengan tentera Islam lawan dengan orang Quraisy, mula-mula Nabi akan dakwah dulu. Ajak mereka masuk Islam. Macam tu, bukan main pedang terus, tak. Ya. Lepas pada tu, kalau mereka tak mau juga, Nabi akan panggil Nabi punya penyair. Lawan dengan syair sana. Dia lawan syair dulu. Sebab tu Nabi ada para penyair, ya. Hasan bin Sabit, penyair Nabi. Abdullah bin Rawahah, ya. Kemudian Ka'ab bin Malik ni, 3 orang ni. 3 orang ni memang handal. Mereka akan lawan syair. Syair ni maknanya orang sini akan jatuhkan orang sana. Orang sana akan jatuhkan orang sini. Ya. Sebab apa? Sebab itu memang budaya Arab. Kalau tidak, masakan dalam Quran ada satu surah, nama dia surah Asy-Syu'ara. Dalam Quran surah 26. Surah Asy-Syu'ara. Kerana apa? Kerana Allah nak bagi tahu kita, ya, peranan syu'ara ni para penyair dalam masyarakat pada masa tu memang hebat. Zaman sekarang tak ada dah, mana ada syair-syair lagi. Ya, pantun orang Melaka je lah. Orang Kelantan meminang orang Kelantan, ya. Tak ada, tak payah pantun dia. Ya, mana ada dia, tak adanya. Orang Melaka je lah, ya. Okey. Jadi Halah binti Wahab, beliau memang adalah kakak kandung kepada Aminah binti Wahab. Ya. Dan Halah juga adalah nama yang sangat popular, ya. Dalam masyarakat Arab, Halah ni sangat popular. Halah ni ialah ha alif, ni hak simpul, ya. Halah. Ya. Jadi ni notailah, ya. Tak apalah, kita fokus dulu Halah dan Fatimah. Kalau Fatimah, fa alif, ta, min tak marbutah, Fatimah. Ya, Lubna macam biasalah, Lubna, lam ba nun, Lubna. Nama perempuan. Sofiyah, ya. Sofiyah. Boleh juga Sofiyah pun boleh. Ya. Tapi bukan Sofia. Sofia Kristian. Sofiyah ataupun Sofiyah. Ya. Itu ada produk tu, produk Sofi tu. Kan? Sebenarnya bukan Safi, Sofi, ya. Sofi maknanya bersih, suci. Itu makna Sofi. Ya, saya guna produk Sofi. Sofi itu maknanya yang suci, yang bersih. Kalau dia perempuan, kalau Sofi lelaki. Sebab tu orang nama Sofi. Ada tak orang lelaki nama Sofi? Ya, ada. Sofian lain. Ni Sofi saja. Ada pelakon filem Sofi Jikan nama dia. Dia berlakon watak jahat selalu. Ya. Apa ni? Apa dia? Kena tangkap dadah. Kurus badan dia. Tak apalah. Cuma ada nama Sofi tu ada. Ya. Jadi kalau perempuan Sofiyah, ya. Okey. Jadi Nabi punya nenek yang sulung, nenek nombor 1 ialah Sofiyah tu lah. Ya. Daripada Sofiyah dapat seorang anak lelaki namanya Al-Haris. Al-Haris. Jadi kalau kita dengar nama Al-Haris, itu adalah Pak Long Nabi, Al-Haris. Bukan Abu Talib. Abu Talib anak sulung juga, tapi anak sulung Fatimah. Al-Haris anak sulung Sofiyah, anak sulung daripada semua sekali. Apa betul anak sulung? Sebab ada orang kata Abu Talib adalah
Pak Long. Memang betul Pak Long daripada Fatimah. Tapi kalau daripada semua isteri Abdul Muttalib adalah Safiyah. Ya. Sebab kita jarang belajar, kita orang Melayu jarang belajar ni benda-benda macam ni. Ya, itu bukan kita punya ni. Dahlah sirah tu kita tak berapa minat. Ustaz pula bawa benda macam ni. Memang surutlah kelas kita kata. Ya, surut kelas. Ya. Tetapi bila kita dah menguasai benda ni, kita akan rasa seronok. Sebab bila kita baca, kita kata ni bukan. Kita dah tahu dah. Ini bapa saudara dia. Ini abang ipar dia. Dia macam tu. Ya. Jadi halah tu adalah Nabi punya mak saudara dan Nabi punya nenek tiri lah. Nenek tiri. Ya. Jadi dua halah tu. Okey, selesai di situ, ya. Mungkin nak tahu juga macam kita kata Abu Talib. Abu Talib sama, bawah Fatimah. Macam Saidina Hamzah. Ya. Kalau orang tanya kita, pasal apa Hamzah ni sangat rapat dengan Nabi? Ada dua sebab. Sebab bila kita tahu yang ni, kita akan tahu, patutlah kita akan tahu. Ya. Jadi antara sebab mengapa Nabi rapat dengan Hamzah, faktor usia. Pasal Hamzah 2 tahun senior Nabi. Dia memang bapa saudara, tapi bapa saudara muda. Pasal mak dia ialah Halah. Mak dia Halah. Mak Hamzah tu Halah. Ya. Sebab tu Nabi dengan Hamzah sangat rapat. Pasal mak Halah itu adalah kakak kepada Aminah. Ya. Maknanya sepupu lah. Sebab tu Nabi rapat dengan Hamzah. Maknanya sepupu di sebelah mak. Kalau sebelah bapa, Hamzah tu bapa saudara lah. Macam mana Kak Zarina? Okey ke? Pasal sejarah memang kita kena pakai, kita kena tahu ni bapa saudara ni mak saudara macam tu. Ya. Jadi kita kena tahu. Baru kita tahu, baru kita nampak. Yang pertama ialah kerana faktor usia, beza 2 tahun. Yang kedua ialah kerana memang mak Hamzah adik-beradik dengan Aminah. Mak Hamzah tu adik-beradik dengan Aminah. Ya. Jadi kalau kita tulis Aminah binti Wahab, kemudian Halah binti Wahab. Ya. Kita kena tulis macam tu. Baru kita nampak. Ya. Ustaz tulis, ya. Aminah. Ya. Aminah. Kemudian di sini ialah Halah, kan? Halah. Ya, Halah. Aminah kahwin dengan Abdullah, dapat Nabi, dapat Muhammad. Ya, Ustaz ringkas saja. Halah kahwin dengan Abdul Muttalib, dapat siapa? Dapat Hamzah. Jadi makna Nabi Muhammad dengan Hamzah ialah sepupu. Sepupu belah mak. Tapi kalau Nabi dengan Hamzah belah bapa Nabi, dia bapa saudara. Ya, ni belah mak, sepupu sebelah mak. Sepupu sebelah mak, ya. Yang menarik lagi, Hamzah ni dia adik-beradik dengan Safiyah. Bukan Safiyah ni. Ini Safiyah binti Abdul Muttalib, mak saudara Nabi. Sebab itu nanti dalam perang Uhud kan Hamzah kan mati kan? Syahid kan? Kan dada dia robek. Sebab tu siapa yang nak pergi tengok Hamzah? Yang nak pergi tengok Hamzah Safiyah. Kita kata pasal apa Safiyah? Pasal Hamzah tu adik dia. Boleh tak Kak Zainana? Boleh ya? So itulah cerita dia. Baru kita tahu. Pasal tu lah. Pasal apa adik-beradik yang lain tak pergi tengok? Pasal dia tak rapat. Yang rapat ialah Safiyah. Sebab dia satu mak satu bapa. Safiyah tu kakak pada Hamzah. Anak pada Halah, anak pada Abdul Muttalib. Ya. Tak nampak wajah ceria pada tuan-tuan. Semua wajah-wajah sugul, ya. Tak apa, sikit. Dia sebab sirah ni ambil masa lama. Ustaz mengajar kitab ni, Nurul Yakin ni dengan Persatuan Orang Pencen TMB. Ustaz ada kelas sirah di rumah Persatuan TMB dekat dengan kita panggil Duta Wista. Tahu Duta Wista? Belakang Duta Wista kat Parlimen tu ada banglo lot lah, banglo lot TMB, ya. Jadi ustaz memang mengajar situ. Ya, ustaz dah 8 tahun 9 tahun dah mengajar. Ya, kami kelas 2 kali sebulan ni. Dan alhamdulillah dah selesai 5 tahun baca buku ni. 5 tahun. Ya, 5 tahun, ya. Jadi kalau sebab sana pun geng POP juga, Persatuan Orang Pencen. Ini ustaz tengok tak, ini bukan semua yang pencen ni. Ada yang muda-muda juga, ya. Jadi oleh kerana tu boleh insya-Allah. Geng sana pun boleh.
Ya, Ustaz pakai buku ni, ya. Sebenarnya versi lama buku ni lagi tebal. Lagi tebal. Alhamdulillah versi baru ni Ustaz tengok, dah nipis dah. Tapi kandungan dia sama. Alhamdulillah lah, ya, kandungan dia dah nipis dah. 400 muka saja. Kalau tengok buku lama 500 lebih muka. Ya, alhamdulillah dah jimat 100 lebih muka dah. Ya, sebenarnya dia kondenskan aja. Ya, dia kondenskan aja, ya. Okey, itulah ceritanya. Okey, setakat ni ada tak soalan apa-apa tuan-tuan dan puan-puan? Ya, Kak Cima. Okey, Abbas lah, ya. Abbas bin Abdul Muttalib kan? Abbas, ya. Okey, Abbas daripada Nutailah. Abbas daripada Nutailah. Abbas bin Nutailah. Cukuplah yang tu lah, cukuplah tu. Hamzah, dah tahu Hamzah, tahu Abbas, tahu Sofiyah, ya. Tahu Abu apa tadi? Abu Lahab. Okeylah tu. Dah okeylah tu. Dah boleh dapat C lah dalam exam, dah boleh dapat C dah. Ya, B jauh lagi. Ya. Yang mana? Oh tak, ni buku lama. Ustaz kata ni buku klasik. Ya, jadi kita lah yang kena bagi nafas baru. Kalau ustaz dalam kelas, maknanya ustaz akan suruh student lah yang masing-masing, okey, ini buat family Hamzah, ini buat family Abu Bakar, ini buat family. Jadi nanti kita kumpulkan semua. Ya. So tolong pilih kawan ni lah, satu grup kita, ya. Satu kelas 2 orang. Nanti akan buat kerja khusus ni, ada kerja khusus. Terserahlah. Kalau Senat Universiti bagi tahu kata nak buat exam, kita buat exam. Bukan nak menentukan kelas. Gagal ke berjaya, kelas ni juga. Bukan ada kelas lain pun. Ya, jadi jangan bimbanglah. Okey, ya, selesai. Jadi ustaz dah jawab soalan tadi. Sayyidina Abbas adalah anak kepada Nutailah. Maknanya nenek tiri Nabi, nenek bongsu. Yang bongsu lah, nenek muda. Ya. Sebab itu Hamzah daripada Halah pun nenek muda juga. Dia 2 tahun beza dengan Nabi. Kalau Abbas anak daripada Nutailah, dia beza 3 tahun dengan Nabi. Sebab tu Nabi dengan bapa saudara yang paling rapat ialah siapa? Hamzah dan Abbas. Semasa Abu Talib nak meninggal, Abu Talib kan jaga Nabi. Semasa Abu Talib nak meninggal, Abu Talib telah panggil dua-dua ni, Hamzah dengan Abbas, minta tolong jaga Nabi. Sebab itu masa perjanjian di Mina tu, perjanjian apa nama dia? Perjanjian Bai'atul Aqabah kan? Yang menemani Nabi masa perjanjian tu siapa? Hamzah, Abbas. Ya, sedangkan Abbas tak masuk Islam lagi. Tapi pasal apa dia pergi? Kerana ini yang kita panggil asobiah ni, orang Arab ni. Dia kalau dia dengan dia, memanglah. Ya. Macam kita kata, kalau macam kita persatuan lah, ya. Kalau macam kita kan, ya, kita tengok orang aksiden, biarlah kita kata ramai aksiden. Sekali kita tengok, ya, tengok plate D. Ya, platenya plate D. Plate D kita pun ini orang kampung kita kata. Sebab plate D tu, sebab kita Kelantan, jadi nampak plate D tu, tolong. Cuba kalau platenya R ke, ya, kita kata biarlah, ya, bukan orang kampung kita pun. Ya, jadi sama juga, ya, persatuan bola kan sama juga. Ya, dia peminat Liverpool. Ya, tiba-tiba aksiden, dia tak nak tolong, tapi bila dah ke belakang dia tengok lepas tu ada tulis itu Liverpool, ya, football club. Ya, dia berhenti, dia kata ni orang kita. Hanya kerana ini dipanggil asobiah. Sebab tu asobiah ni ada kebaikan dia. Ya, tetapi Islam, ya, tak benarkan asobiah yang apa kita panggil, yang ekstrim. Maknanya yang berat sebelah tak boleh. Ya, maknanya kita tolong saudara kita hanya kerana dia saudara kita, mana boleh. Ya, sedangkan kita kena tolong atas dasar agama. Ya, jadi kita sebagai apa kita panggil penemu duga beasiswa, scholarship, ya, kita tanya, awak orang mana? Ya, dia kata saya orang Kuang. Kuang duduk kat mana? Duduk kat Petronas sana. Itu rumah mak saudara saya. Ya, dia tak tanya Rizak dah. Dia kata tak apa, you dapat. Dia kata mana boleh macam tu. Tak boleh, tuan-tuan. Itu asobiah dia panggil. Ya. Tetapi kalau budak tu memang layak, dia pelajar terbaik seluruh Selangor SPM, yang itu kita kena offer lah. Ya, walaupun dia tidak ada hubungan dengan kita. Itu Islam ajar macam tu. Dalam sirah kita akan jumpa nanti. Okey, seterusnya, ya. Jadi perkahwinan Abdul Muttalib dengan Fatimah binti Amru. Fatimah binti Amru daripada Bani Makhzum. Ya, Bani Makhzum nanti kita akan tengok nanti. Ya, Bani Makhzum kita akan tengok, ya. Siapa pula? Itu ustaz kena buat yang lebih besar ni, kecil je ni.
Ni Abdul Muttalib baru. Ya. Abdul Muttalib baru ni Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni anak pada Hashim. Hashim lagi besar. Atas pada Hashim Abdul Manaf lagi besar. Atas pada dia Qusay bin Kilab lagi haru nanti. Tapi memang kena belajar juga. Ya, memang kena belajar. Tapi memang senang kalau ada family tree. Tapi mana ada buku tunjuk family tree? Cuba tunjuk ke ustaz. Ar-Rahiqul Maktum kan, The Seal Nectar pun tak ada family tree. Ya, jadi kita kena macam tadilah. Ya, memang kena cari sendiri. Tak payah cari, datang je kelas, ustaz akan share. Ya, datang kelas saja. Okey, seterusnya ya. Abdul Muttalib adalah seorang pemimpin yang disegani di kalangan orang-orang Quraisy. Jadi Abdul Muttalib adalah, kalau kita guna gubernur, kalau Mekah tu pakai gubernur, maknanya Abdul Muttalib adalah gubernur Mekah. Ataupun kita panggil Datuk Bandar. Kalau dia bandar, Datuk Bandar. Tapi kalau Mekah tu wilayah, sebab Mekah ni wilayah besar, maka dia gubernur. Ya, dia gubernur. Gubernur adalah gubernur. Ya, kalau macam di Indonesia provinsi kan. Provinsi, so kita pakai gubernur lah. Ya, gubernur. Ya, provinsi apa kita panggil? Yogyakarta contoh kan. Ya, dia ada Datuk Bandar pula patutnya. Ya, ada wali kota. Ya, wali kota di Indonesia. Kalau kita panggil Datuk Bandar. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Bandar Shah Alam. Jadi maknanya Abdul Muttalib orang penting, seorang pemimpin yang disegani memang. Mereka mendapatkan pandangannya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Jadi kalau ada masalah apa-apa, dia akan rujuk pada gubernur, pada Datuk Bandar. Ya. Dan akan mendahulukannya dalam urusan-urusan yang penting. Sebab itu, bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cucu kesayangan Abdul Muttalib, orang tak boleh kacau Nabi. Nampak tak betapa Allah jaga Islam melalui politik. Oleh politik, ya. Masa Abdul Muttalib hidup, ada tak orang berani jentik Nabi? Tak berani. Ya. Maknanya Nabi tu, kalau dalam istilah kita sekarang, istilah politik, kita panggil the untouchable, dia panggil. Ya, orang yang tak boleh disentuh. Ya. Kita kata nak sentuh kan, ya. Polis pun tak boleh saman tuan-tuan. Ya. Dia tulis kat belakang tu, dia type, ya. Anak Datuk Bandar Shah Alam. Agaknya MBSA berani tak saman kereta dia kalau dia main parking-parking je tuan-tuan. Ya, tak berani. Sebab apa? Sebab dia anak somebody. Samalah macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sebab itu bila Abdul Muttalib meninggal, ya, kemudian nanti Abu Talib meninggal, orang dah tak takut dah, tak segan dah dengan Nabi sebab dia punya guardian dia dah tak ada. Ya, guardian dia. Ya, dah tak ada dah. Okey, seterusnya apa lagi? Abdul Muttalib adalah anak kepada Hashim. Hashim kita dah sebut, ustaz dah bagi tahu cerita Hashim. Hashim bukan nama betul dia. Nama betulnya Amru. Hashim itu adalah gelaran kerana dia buat apa, Haji Ramlan? Hashim ni, apa dia buat? Pasal apa dapat nama Hashim tu? Apa makna Hashim tu? Hashim ni orang yang tak ingat dah. Cuba tengok nota lama, ya. Kak Lilis tak ingat dah? Memberi air betul juga, ya. Tapi ada lagi benda lain pada air ni, bukan air ni. Orang Arab ni makan apa? Orang Arab makan, takkan makan pasta kan, makan roti. Roti itu roti keras. Roti itu dipecah-pecahkan dan diagih-agihkan kepada jamaah haji dan umrah. Ya, sebab jamaah umrah datang setiap hari. Jamaah haji setahun sekali. Jadi Hashim ni dia pecah-pecahkan roti, dibagi-bagikan dan bagi sekali air Zam-Zam. Sebab tu dia dipanggil Hashim. Hashim maknanya destroyer, orang yang memecah-mecahkan. Ya. Jadi kalau kerja dia ialah meruntuhkan bangunan-bangunan lama, bina bangunan baru, boleh panggil dia Hashim. Destroyer, ya. Bangunan-bangunan lama tu dia pecahkan, diruntuhkan, naik bangunan baru. Itu Hashim. Ya. Ataupun kalau dia pergi rumah orang, dia suka pecahkan gelas. Gelas orang dia pecahkan. Itu boleh nama Hashim. Ya. Sebab kita tak tahu makna. Bila kita tak tahu makna, kita main letak aja. Jadi bila nanti anak kita tu belajar duduk negara Arab ke apa, dia pun tanya, nama siapa? Ya, Mas Muka. Kita pun Hashim. Dia pun tanya, apa yang kau pecahkan masa kecil? Dia tanya. Ya, pasal kita tak tahu makna. Ya.
Jadi Hashim adalah orang yang memecah-mecahkan roti untuk diberi makan kepada jamaah haji dan umrah. Sebab itulah keluarga Nabi mulia, kerana Nabi dan keluarganya menyediakan makanan, tempat tinggal, minuman, jaga keselamatan kepada jamaah. Sebab itu mulia. Nabi memang mulia. Bani Hashim memang mulia. Ya, memang sangat mulia. Quraisy tu mulia, Bani Hashim paling mulia lah. Kemudian apa lagi? Ya, Hashim hasil perkahwinan dengan siapa? Salma binti Amru. Salma binti Amru ni orang Madinah. Macam mana kita tahu? An-Najjariyah. Najjariyah ni memang orang Madinah. Ya, Najjariyah. Sebab tu jangan lupa, sebelum mak Nabi meninggal, masa Nabi umur 6 tahun mak dia meninggal, mak Nabi telah bawa Nabi ziarah keluarganya di Madinah. Dia bawa, ya, dia ziarah keluarga di Madinah. Kerana apa? Kerana mungkin mak dia dah terasa macam umur tak panjang. Ya, bawa apa ni, Nabi kenalkan, ni mak long, ni mak ngah, ni mak ni apa semua sebagainya, mak uda, dia bagi tahu semua. Sebab itu, ya, apabila Jibril bagi tahu Nabi, Nabi akan hijrah ke Madinah, sebelum peristiwa hijrah berlaku Isra Mi'raj. Isra Mi'raj dulu. Ya, berlaku hijrah. Sebelum Isra Mi'raj, sebelum hijrah 3 tahun sebelum tu berlaku peristiwa Isra Mi'raj, ataupun 2 tahun. Ya, 2 tahun sebelum tu berlaku Isra Mi'raj. Bila berlaku Isra Mi'raj, Nabi kan dibawa ke banyak tempat. Salah satunya ialah Al-Madinah. Masa tu namanya Yasrib. Bila sampai di Yasrib, ya, Jibril bagi tahu Nabi Muhammad, inilah tempat hijrah kamu. Agaknya Nabi suka tak? Suka. Sebab apa Nabi suka? Masa kecil pernah bawa jumpa. Jadi maknanya bila Nabi diberitahu Nabi akan hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, kegembiraan Nabi itu kerana macam cikgu daripada Kuala Kedah posting sebelum pencen, 2 tahun sebelum pencen, dapat balik ke Kuala Kedah. Happy tak? Oh, memang happy sangatlah. Kecuali memang dia tak nak duduk Kuala Kedah, dia nak duduk USJ, itu lainlah. Ya, jadi macam balik kampung. Ya, orang Melayu panggil seperti sirih pulang ke gagang. Ya, sebab tu Nabi suka, gembira Nabi, looking forward nak hijrah. Ya, sebab Jibril dah bagi tahu. Ya. Kemudian apa? Apa ni Salma? Salma binti Amru. Siapa Salma binti Amru? Seorang perempuan yang berasal daripada Madinah, Bani Najjar. Masa Hashim pergi meniaga, orang Mekah kan meniaga. Ya. Orang Mekah kan meniaga. Ya. Mana peta di belakang. Jadi bila Nabi daripada Mekah lah, Mekah sini, ya, nak pergi berniaga ke negeri Syam di Damaskus. Dalam perjalanan Mekah, dia akan bertemu dengan Madinah. Dalam perjalanan pergi ni, masa sampai di Madinah, masa pergi ke pasar di Madinah tu, dia jumpa dengan Salma. Jadi Hashim jatuh hati dengan Salma. Cinta pandang pertama lah dia panggil. Ya, love at first sight dia panggil. Ya. Jadi bila nampak dengan Salma, dia pun meminang. Kahwinlah. Tetapi dia tak bolehlah bawa Salma pergi, pasal dia nak pergi berniaga. Ya, nak pergi berniaga. Ya. Jadi oleh kerana itu, mereka hanya bersama pada beberapa hari itu saja. Ya. Jadi apa yang berlaku, Hashim pun pergi. Ya. Bila sampai di Palestin, sampai di Gaza di Palestin, ya, sampai di Gaza di Palestin, maka meninggallah Hashim. Hashim meninggal. Ya. Sebab tu di Gaza ada satu tempat namanya Gaza Hashim dipanggil. Gaza Hashim. Tempat meninggalnya Nabi punya moyang, ya, Hashim tu. Jadi bila kabilah balik nanti ke Madinah, balik on the way balik nak pergi ke Mekah, singgah di Madinah, Salma tengok tak ada suami dah. Rupanya suami dah meninggal. Jadi perkahwinan Salma dengan Hashim ni tak ramai orang tahu, sebab kan baru kahwin. Ya, dan perkahwinan tu pun dibuat secara senyap-senyap lah mungkin. Mungkin tak ada kita panggil, tak ada buat reception tak adalah. Ya, jadi oleh kerana tu orang tak tahu. Ya. Bila Hashim meninggal, maka jawatan Gubernur Mekah atau Datuk Bandar Mekah dipegang oleh patutnya anak dia. Tapi Hashim tak ada anak lelaki. Mana boleh anak perempuan jadi gubernur? Tak boleh. Ya, macam sekarang boleh lah kan, sebab kita tak ada warisan. Ya, kita pilihan raya. Ya, ada dia punya kita panggil, ya, ada pilihan raya dia lah. Ya, ada pilihan raya umum dia. Ya, jadi ada pilkada dia. Ya, sebab itu
apa kita panggil, ya, Datuk Bandar mana? Surabaya, perempuan. Kena apa? Kena COVID-19 itu, ya. Perempuan. Ya. Jakarta itulah Anies Baswedan lah, ya. Anies Baswedan tu profesor universiti. Ya, lelaki lah. Sebelum tu Jokowi lah kan. Antara dua tu Ahok lah, ya. Semua orang kenal cerita Ahok ni. Ya. Tak apa, okey, ceritanya macam tu. Jadi oleh kerana Hashim tidak ada anak lelaki, maka adik dia yang ambil alih. Adik Hashim, ya, adik Hashim, nama dia ialah Al-Muttalib. Adik Hashim Al-Muttalib. Ya. Al-Muttalib pula, dia mana tahu abang dia ada kahwin sebelum meninggal tu, tak tahu. Tetapi macam biasalah, ya, cerita perkahwinan tu akhirnya rahsia tu diketahui juga. Maka Al-Muttalib setelah dapat tahu, Al-Muttalib pergi ke Madinah, pergi ke Yasrib untuk jumpa dengan kakak ipar dia. Kakak ipar dia lah. Maknanya Al-Muttalib ni orang yang berhati mulia. Sebab kalau dia jumpa dengan kakak ipar, tiba-tiba kakak ipar tu ada anak, dia kena bagi jawatan tu pada anak tu tahu. Ya? Tapi mana orang mulia, orang Mekah ni orang mulia. Ya? Dia jumpa dengan Salma, Bila jumpa dengan Salma, tengok dekat Salma ada seorang budak lelaki. Ya, dia pun tanya, ni siapa ni kak? Ya, jadi dia kata inilah anak abang kau Hashim. Gembira Al-Muttalib. Pasal ada orang yang akan ganti abang dia. Kalau macam kita sedih lah kan. Kita dah pegang jawatan, ya, tiba-tiba allowance apa semua dah nak kena ni balik dah tu, ya. Jadi oleh kerana itu apa yang berlaku? Yang berlaku ialah dia bawa balik anak tadi, Syaibah nama dia. Ustaz dah cerita ni, tapi perempuan biasalah, ya. Sebab maklumat banyak, jadi kadang-kadang kita lupa. Ya, tu biasa. Dalam kelas sirah kalau ada lupa-lupa tu memang fenomena biasa. Ya, dia yang luar biasa kalau ingat semua tu luar biasa. Ya. Okey, jadi apa yang berlaku? Yang berlaku ialah dia bawanya Syaibah tadi balik ke Mekah. Oleh kerana Syaibah ni kanak-kanak, dia bonceng Al-Muttalib. Dia bonceng, dia duduk belakang unta kan, kalau long distance kan naik unta. Jadi bila sampai dekat-dekat Mekah, Mekah kan fortress city, ingat lagi Ustaz sebut? Mekah tu fortress city. Ya, dia adalah bandar kota. Ya. Jadi semua bandar kota, macam kita kata Rome Itali tu bandar kota. Ya, apa kita panggil? Jerusalem bandar kota. Mekah bandar kota, Madinah bandar kota, semua bandar kota. Ya, kita panggil fortress city. Ya, sebab dia ada kan? Ya, dia punya itulah. Dia punya apa kita panggil? Dia punya tembok besar tu. Ya, Mekah sekarang dah tak ada, tapi kesannya masih ada. Gambar lama Mekah masih ada. Tunjuk apa kita panggil? Tunjuk kota tu, ya. Jadi apa yang berlaku ialah orang ingat, orang tak tahu, Mekah tak tahu cerita. Mereka ingatkan budak lelaki yang dibawa oleh Al-Muttalib tadi, siapa dia? Dia ialah Syaibah tadi. Mereka ingatkan Syaibah ni adalah hamba. Mereka tak tahu. Mereka ingatkan hamba sebab hamba dijual pada usia muda. Tak ada orang jual hamba pencen, tak ada. Ustaz dah bagi tahu dah. Sebab itu ketika Ustaz dah bagi tahu kan, contoh kan, ya. Sebab itu ketika Ahmad Nisfu, Saleh Kamil, ya, dan abang dia tu, abang Abdul Wahab tu, kan dia dijual. Ada orang beli tak? Tak ada orang beli, memang tak laku. Ya. Pasal hamba sahaya dijual pada usia muda. Apa tujuan beli hamba? Untuk tenaga dia. Ya, untuk tenaga, untuk buat kerja rumah, untuk tolong apa semua sebagainya macam tu. Ya, sebab itu orang ingat Syaibah tu adalah hamba kepada Al-Muttalib. Hamba kan Abdun. Itu yang lekat Abdul Muttalib. Itulah, itu asalnya. Tengok dalam Ar-Rahiqul Maktum, ceritanya sama. Yang Ustaz cerita tu Ustaz simplifykan saja. Ustaz mudahkan saja. Itulah cerita tu dapat Abdul Muttalib. Tapi nama sebenarnya bukan Abdul Muttalib, namanya Syaibah. Namanya Syaibah, bukan Abdul Muttalib. Ya, tapi gelaran itu kekal sampai sekarang. Kalau tak percaya, kita dah belajar ni, kita bagi tahu pada cucu kita. Cucu kita pun pergi tarikat Islam. Ya, nanti dalam exam dia pun tanya, siapakah nama Datuk Nabi? Dia kata nama Datuk Nabi Syaibah, confirm salah. Ya, pasal apa? Sebab dia tak baca Ar-Rahiqul Maktum. Ya, dalam Ar-Rahiqul Maktum tu ada cerita bahawasanya Datuk Nabi Syaibah. Tapi gelarannya Abdul Muttalib tu lebih popular. Selesailah, itulah cerita dia. Ya. Jadi kahwin dengan Salma, itu dapat Abdul Muttalib tu. Hashim pula adalah anak kepada Abdul Manaf, betul? Bukan Abdul Manaf, ya, Abdul Manaf.
Tak ada alif lam, tak ada Abdul. Abdul bukan Abdul. Abdu Manaf. Abdu Manaf. Abdu bukan Abdul. Yang berkahwin dengan siapa dia? Atikah binti Murrah. Ya. Jadi apa ni? Abdul Manaf kahwin dengan Atikah, dapatlah Hashim. Hashim kahwin dengan apa ni? Salma, dapatlah Abdul Muttalib ataupun Syaibah. Ya. Abdul Muttalib kahwin berapa orang isteri Abdul Muttalib? Ya. Abdul Muttalib ada 5 isteri. Yang sulung namanya Sofiyah binti Jundub. Ya, Sofiyah binti Jundub, nombor 2 Lubna, nombor 3 Fatimah. Halah tu cerita dia. Ya, tu cerita dia. Jadi apa ni? Abdul Manaf adalah anak kepada Qusay yang berkahwin dengan Hubay binti Hulail. Ya. Jadi tak payah, yang tu tak apa. Ustaz tak tanya dalam soalan, Ustaz bagi tahu. Ustaz takkan tanya ni yang niti-niti atas ni. Kalau Ustaz tanya pun yang setakat Abdul Muttalib saja. Ya, tapi kena tahulah Abdul Muttalib tu anak kepada Hashim, kena tahulah. Selesailah. Pada zaman jahiliah, jabatan hijabah Baitullah, ya. Hijabah ni maknanya yang mengurus Baitullah. Dipanggil hijabah kerana Kaabah tu dihijab. Kaabah tu kan pakai hijab. Ya, dia panggil kiswah kan? Kiswah Kaabah. Pernah pergi kan apa ni muzium kiswah Kaabah, pernah pergi? Kilang dia tu, kilang. Ya. Pernah pergi ya? Abang Syuaib pernah pergi? Pernah pergi kilang kiswah Kaabah? 20 tahun dulu. Yalah, tapi pernah pergilah kan. Okeylah tu, ya. Jadi dia pergi apa ni, dia mengurus jabatan siqayah. Kalau siqayah memberi minum. Ya. Daripada itu yang kita doa, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana. Saqana tu daripada siqayah. Siqayah makna memberi minum. Ya. Jadi memberi minum. Jadi apa ni, siqayah memberi minum kepada jamaah haji. Jabatan rifadah, memberi makan kepada jamaah haji. Jabatan nudwah, ya, mesyuarat, dan jabatan, ya, apa ni, liwak, ni panglima perang. Jadi maksudnya orang yang datang haji diberi makan, diberi tempat tinggal, diberi minum, dijaga keselamatan oleh orang-orang Quraisy. Sebab tu Quraisy ni mulia. Quraisy ni sangat mulia. Ya. Seterusnya apa lagi, ya? Semuanya disandang oleh Qusay. Qusay ni mana Nabi punya moyang lah. Ya. Mesyuarat tidak akan mengambil sesuatu keputusan kecuali di rumah Qusay. Qusay bin Kilab. Ya, ni Qusay bin Kilab. Ketika ajal hampir tiba, dia menyerahkan semua jabatan tersebut kepada salah seorang anaknya, yakni Abdul Dar. Ya, Abdul Dar. Abdul Dar ni abang kepada Abdul Manaf. Abdul Manaf, ya, Abdul Dar. Jadi Abdul Dar ni abang dia. Pasal biasa kalau bapak meninggal ataupun sakit, dia akan bagi pada anak sulung. Ya, bila anak sulung tu nak mati pula nanti, dia akan ada anak tak? Kalau tak ada anak, itu yang bagi pada adik dia pula. Ya, itu memang cara dia begitu. Kemudian, walau bagaimanapun, Abdul Manaf bersepakat, ya, untuk tidak membiarkan apa ni Bani Abdul Dar memonopoli. Memanglah tak boleh. Ya, macam nilah kita kata, ya. Kita ada restoran. Jadi bila bapak nak meninggal, anak memanglah dia bagi pada anak sulung, tapi adik-adik yang lain akan dia akan fight lah, ya, untuk dapatkan hak tu. Ya, kalau dia ada 3 cawangan 4 cawangan senang. Ya, ada kedai dia kan. Kita kata maju junction. Ni kedai mamak, nama Maju, ya. Ada 3 Maju tu, ya. Kita kata Maju Jaya, ada 3 Maju Jaya. Ya, Maju Jaya USJ, Maju Jaya apa ni Shah Alam, Maju Jaya. Senang. Kita boleh bagi saja kan. Tapi kalau benda tu satu macam mana? Macam jemaah haji tu datang tempat yang sama. Jadi dipecah-pecahkan. Yang bagi minum yang ni, yang bagi makan yang ni, yang jaga keselamatan, dia buat macam tu. Ya, itu asalnya. Kemudian apa ni, tentang tersebutlah, ya, tentang apa kita panggil tadi, ya. Tentangan memang datang. Ya, tentangan memang datang. Apa ni, berebut hampir-hampir mencetuskan perang saudara, muka surat 2. Tetapi ia dapat diselesaikan dengan bijaksana oleh kedua-dua pihak. Mereka mengambil keputusan untuk menyerahkan jabatan siqayah. Siqayah tadi apa? Beri minum, ya. Dan jabatan rifadah, ya. Rifadah tadi apa? Rifadah ialah memberi makan. Jadi minum dan makan tu yang paling penting, ya. Jadi mereka buat keputusan, bincang, menyerahkan siqayah minum dan rifadah makan kepada Bani Abdul Manaf. Jadi Nabi dengan family. Sebab tu nanti anak Abdul Manaf tu Hashim, pasal dia yang bagi minum, dia yang bagi makan. Ya.
Kedua-dua jabatan tersebut kekal berada di tangan mereka sehinggalah ia dipegang oleh Al-Abbas. Jadi akhirnya Al-Abbas. Sebab itu pemimpin Mekah wajib jadi kaya. Kalau dia tak kaya, macam mana dia nak sponsor jemaah haji dan umrah? Ya, sebab itu Nabi punya family semua kaya. Ya, sebab itu orang Mekah dia melihat kemuliaan seseorang bukan pada keturunan saja, tetapi juga pada kekayaan. Pasal tu orang Mekah dia tak mau terima Nabi antaranya sebab Nabi tak ada harta. Nabi tak ada harta. Ya, Muhammad tak ada harta, miskin. Sebab itu Allah buat Nabi Muhammad kaya dengan cara mengahwinkan Nabi dengan Khadijah. Sebab tu Khadijah paling kaya. Khadijah bukan saudagar yang kaya, dia saudagar yang paling kaya. Dia lebih kaya daripada Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lain yang sewaktu dengannya. Ya. Sebab tu Khadijah ni paling orang tak berani nak usik Nabi. Pasal Khadijah tu business woman yang paling business person lah kita panggil. Kan kata ustaz ni pula kan. Ya, buyers pula ustaz panggil business person. Ya, business person yang paling kaya di Mekah. Ada orang berani lawan Nabi? Tak berani. Tapi nanti bila Abu Talib meninggal dari segi politik, Khadijah meninggal dari segi ekonomi kan, barulah orang pukul Nabi. Barulah orang buat ni kepada Nabi. Ya, orang letak perut unta di atas badan Nabi ketika Nabi sujud ya di depan Kaabah. Ya, pasal apa? Sebab yang pertama, Nabi sudah tidak ada apa kita panggil istilah dia? Dah tak ada protector, dia dah tak ada. Ya, guardian dia dah tak ada dah. Dua-dua guardian dah meninggal. Ya, jadi masa itulah baru Nabi merasai. Sebab itulah Allah perintah Nabi untuk hijrah ke Madinah. Ya, jadi Al-Abbas orang kaya. Selepas Al-Abbas meninggal, jabatan tersebut diserah kepada anak dia. Jabatan hijabah diserah kepada Bani Abduddar. Hijabah tadi yang menyediakan kiswah Kaabah. Ya, hijab, ingatlah hijab. Hijab kan tutup. Ya, sebab tu orang panggil hijabi kan. Ya, orang panggil, dia kata dia macam mana hijabi ke? Istilah hijabi. Ya, hijabi tu ada daripada perkataan hijab lah. Ya, maknanya dia apa kita panggil ada bertudung ke tak? Ya, macam itulah istilah dia. Kedua-dua jabatan tersebut kekal berada di tangan mereka sehingga bawah tu. Ya, oleh syarak dan tugas tersebut masih dipegang oleh mereka sehingga sekarang, sampai sekarang masih pegang lagi. Ya, mereka ialah Bani Syaibah bin Osman bin Abu Talhah. Ya, ini termasuklah hijabah ni adalah termasuk pemegang kunci. Ya, macam kita kata sultan kan, agung apa semua tu nak masuk dalam tu, dia mesti family Abu Talhah ni. Ya, mereka ni lah yang pegang kunci sampai sekarang. Jadi walaupun Nabi dah buka Mekah nanti pada peristiwa Fathu Mekah, tapi Nabi tidak rampas ya jawatan memegang kunci daripada orang yang berhak. Nabi tak rampas. Dengan sebab Nabi tak rampas, ya, keluarga Abu Talhah hormat pada Nabi dan akhirnya mereka masuk Islam. Ya, mereka masuk Islam kerana akhlak Nabi dan para sahabat. Itu yang hebat tu. Yang itu yang kita tak boleh buat sekarang ni tuan-tuan. Ya, orang tengok kita, orang tak minat nak masuk Islam. Ya, orang tengok kita, parking pun double parking aja. Ya. Nak pergi sembahyang Jumaat ni double parking. Lepas tu dia wirid lama-lama. Lepas tu dia baca surah Kahfi pula sekali. Ya, baca surah Kahfi. Afdal baca surah Kahfi ni malam sebenarnya. Memang dalam hadis sebut ya, man qara'a suratul kahfi yaumal jumaah. Betul. Hadis tu sahih. Siapa yang baca suratul kahfi yauma tu hari Jumaat. Hari ni boleh malam kan. Tapi ada hadis lain. Ada yang kata man qara'a, man sesiapa qara'a yang membaca suratul kahfi lailatal jumaah. Ada perkataan lailah. Ya. Jadi kalau kita nak gabungkan hadis ni memang hari Jumaat, maksudnya kalau malam tak sempat baca, baru baca siang. Tapi kalau boleh baca malam kan, nak baca surah lain, tuan-tuan nak baca 30 juzuk pun boleh. Tapi afdal baca surah Kahfi tu kalau ustaz lah punya pandangan, berdasar pada hadis tadi, malam yang terbaik. Kalau kita tak sempat juga malam tu, tersakit ke, tidur awal ke apa, tak sempat, tu baca siang lah. Ya, tapi afdalnya malam. Dia parking kan, orang nak keluar tak boleh, orang nak pergi kerja. Dia baru pencen. Ya, dia work from home kita kata. Ya, tak apalah work from home. Ya, jadi maknanya kalau apa kita panggil ya, kalau dia nak lama-lama tu ya, parking tempat lain lah, ataupun dia parking dalam kan, tak kacau, datang awal-awal. Ya, sepatutnya macam tu. Sebab itu di dalam TV Arab ya, ada satu apa dia panggil apa kita panggil cerita tu, tak ingat apa nama dia.
Tapi di seorang tokoh petroleum engineer, ya, graduate daripada US, ya, nama dia ialah Doktor siapa ke namanya, ya, tak ingat nama dia siapa, tapi dia buat rancangan Laukana Bainana, nama program tu. Laukana Bainana. Tuan-tuan boleh YouTube saja. Laukana Bainana tu menceritakan masalah umat Islam sekarang ni. Ya, pergi majlis ambil setimbun makanan. Tapi lepas tu bazir je. Ya, lepas tu bila pergi supermarket macam mana? Bila parking dekat, nanti bila kerja dia datang dia tanya. Dia kata kalaulah Rasulullah masih hidup, Rasulullah tengok apa yang kamu buat macam mana? Menangis kawan tu. Ya, ambil makan setimbun kan. Ya, jadi apa kita panggil? Kalau kita nasi lah kan, Arab tahulah kan macam mana. Jadi ambil sekadarnya. Kalau nak lagi, ambil lagi. Dia kata segan lah kalau nak bangun 2-3 kali. Ya, masalahnya dia tak habis makan. Habis semua lauk apa semua. Waktu lauk letak tengah, dia tutup dengan nasi, tuan-tuan. Jadi orang tak tahu, kata banyak makan nasi, bolehlah dia kata. Ya, lauk you all makan. Sebenarnya lauk dalam tu. Ya. Okey, sikit lagi sebelum kita tamat. Ya, kita tamat pukul 1. Dah pukul 1 dah pun. Ya. Jadi jabatan liwa ni tentera serah pada Abdul Dar, ya. Jadi Abdul Dar juga yang hijabah tadi, yang kiswah Kaabah pun dia, pegang kunci pun dia, ya. Kemudian jaga keselamatan pun dia juga. Pada zaman Islam jabatan ini telah diserah kepada khalifah, ya. Khalifah lah yang jaga. Ya, zaman nabilah, kemudian Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya. Ataupun yang berhak, ya. Sesiapa yang berhak. Begitu juga dengan jabatan nadwah. Ya, nadwah ni perbincangan tadi. Okey, ya. Selesailah. Kalau bawah tu lagi banyak tu fiqh apa semua, nanti tuan perempuan jadi pening pula nanti. Ini pun Ustaz rasa dah cukup memberikan kesan, ya. Kepada ni lah, ya. Kena ambil Panadol Activas lah, ya. Okey, selesailah. Ada soalan? Sila, apa-apa je sebelum kita tamat. Ada apa nak tanya? Ya. Ada. Abdul Kaabah pun ada. Tapi Nabi dah tukar nama dia lah. Macam Abu Bakar, nama dia Abdul Kaabah. Kan? Maknanya hamba kepada Kaabah. Bila masuk Islam, Nabi tukar jadi Abdullah. Abu Hurairah, nama asalnya Abdul Syam, hamba matahari. Nabi tukar Abdul Rahman. Jadi maksudnya sunnah dia ialah, bila nama seseorang tu kurang baik, bila dia masuk Islam, bukan masuk Islam lah, dia kembali kepada agama. Dia revert kan? Bila dia revert, maka kita kekalkan nama dia kalau nama tu baik. Itu hukum yang kita ambil daripada sirah ni. Ya. Sebab itu Umar, Nabi tak tukar nama Umar. Dan Nabi tak tukar nama bapak dia. Bapak dia tak masuk Islam. Pasal apa tak tukar Umar bin Abdullah? Ya. Sebab tu kita tengok di negara Arab, ya, kita tak tukar nama bapak. Kekalkan saja. Kalau nama dia masuk Islam, dia tukar nama lah kan. Mungkin, ya, family name ada Ridwan T. Dr. Ridwan T kan, masih ada T-nya kat belakang. Dia tak tukar pula Ridwan. Tak tahulah nama ustaz, tak pasti, ya. Ada tak Abdullah? Mungkin ada. Ridwan T Abdullah kan. Tapi sebenarnya tidak menjadi syarat untuk tukar daripada Abdullah. Dia boleh tukar Abdul Rahman, Abdul Wahub, boleh, tak ada masalah. Abid Liu kekal. Sebab mungkin dalam bahasa, dalam Mandarin, ya, mungkin Abid Liu tu membawa makna yang baik. Anwan Seng tak tukar nama, kekal, ya. Kerana kalau dalam bahasa dia makna tu baik, kita kata, ya, maka kekal ajalah. Tak ada suruh tukar pun, ya. Sebab orang Arab, kita kata tu nama Arab memanglah Umar kan. Nama dia dah Abdullah, apa tukar lagi? Nama dia Abdul Rahman bin Auf, bila masuk Islam tukar jadi tak perlu, sebab nama tu dah elok. Ya. Tapi sebab namanya nama yang hamba kepada Kaabah, hamba kepada matahari, tu tak boleh lah. Hamba kepada Uzza, Abdul Uzza, tukar. Ya, itu kena tukar. Kita akan jumpalah nanti, ya. Sebab Uzza tu nama berhala. Berhala paling besar ada itulah. Ya, apa kita panggil? Dia ada apa? Ya, yang berhala besar. Ya, Uzza, ya. Uzza tu antaranya lah. Ya. Lata, Uzza dan Manat, tu 3 paling besar. Formula dia LUM. Lum, ingatlah Lum. L tu Lata dah jadi highway dah sekarang ni, Lata. Kemudian Uzza dan juga Manat. Ya. Ni tuan-tuan boleh tengok dalam surah apa tu? Ya, dalam
Surah apa ada cerita ya tentang Lata, Uzza dan Manat. Ya. Surah apa tu tak ingat ya. Ada ceritalah tentang tiga-tiga ni ya. Jadi Lata nama berhala, Uzza nama berhala, Manat nama berhala. Jadi oleh kerana itu anak-anak orang Quraisy dinamakan dengan nama-nama ni. Ya. Tetapi bila masuk Islam, mereka menerima Islam, Nabi telah menukar nama-nama mereka pada nama yang lebih baik. Ya. So itulah cerita ni. Boleh Okey, selesailah. Ada soalan lain silakan. Ada apa Haji? Ada soalan? Tak ada ya. Belakang apa? Kak Lilis ada soalan? Ya. Belakang-belakang lagi apa? Kak Wan, Kak Zarina, apa doktor ada soalan? Tak ada ya. Kalau tak ada, ustaz anggap tak ada tu fahamlah tu. Ya, insya-Allah ada dua. Satu insya-Allah faham, satu insya-Allah tak faham. Insya-Allah juga, insya-Allah Ustaz, insya-Allah. Tapi tak faham ya. Jadi jangan bimbang, kita akan ulang-ulang balik sebab sirah ni dia berulang-ulang. Kita akan jumpa balik ya. Kita akan jumpa balik. Tapi paling kurang kita kenallah Syaibah. Oh, Syaibah tu nama datuk Nabi. Ya, kemudian nanti bila dia dibawa balik oleh Al-Muttalib, itu yang lekat Abdul Muttalib tu. Ya. Itulah ya secara umum. Dan ustaz hari ni dah bagi tahu bagaimana Aminah ya, Aminah mak Nabi itu adik-beradik dengan Halah. Halah ni pula adalah nenek tiri nombor 4 Nabi ni, nenek tiri. Ya. Jadi sebab itu Halah ya. Bukan Halan ni ya, Halah. Ya. Halah ni panjang. Ya, okey. So itulah cerita dia. Jadi sekadar itulah yang boleh ustaz kongsi, mudah-mudahan ada manfaat. Dan yang terbaik sebelum datang kelas, tuan-tuan dan puan-puan kena buat pre-reading lah, bacalah sikit. Bacalah 1-2 muka kita kata. Tak payah baca semua. Itu rajin sangat. Ya. Baca sikit 1-2 muka, ulang-ulang kaji balik, tengok nota kaki. Buku ni yang bagus sebab dia ada editing dan kebanyakan editing tu berada di nota kaki. Ya, sebab kalau kita orang akademik memang kita akan cari ya nota kaki. Itu references, rujukan dia. Baru dibetulkan. Oh, macam ni, ya. Dan insya-Allah akan datang bulan depan kita akan tengok juga Abdullah berkahwin dengan Aminah. Ya, pada usia berapa? Penyusuan dia bagaimana? Berapa ibu susu Nabi? Betul tak Halimah Sa'diyah itu ibu susu Nabi yang pertama? Tak betul. Baru kita akan tengok, baru kita nampak. Ya. Okey, sekadar tu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.